Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa sebelum belajar. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hikmataka wa syur alayna Okey, Mu'allim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka, nanti awak tak dengar suara Mu'allim. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 51. Buku teks bahasa Melayu, muka surat 51. Okey, hari ini Mu'allim nak ajar awak semua ada dua tajuk. Yang pertama, muka surat 51 berkaitan tentang kata perintah. Dan muka surat 52 tentang kata seru. Okey, kita pergi dulu satu persatu. Apa itu kata perintah? Okey, sekarang ni Mu'allim nak awak tengok dulu kat depan. Mu'allim tunjukkan dekat awak apa itu kata perintah dan apa itu kata seru. Okey, kata perintah. Ni kata perintah. Kata perintah ni ada 3 semua. Okey, yang ni tak Yang ni bukan. Yang ni tak boleh tengok. Okey, kata perintah ni dia gunakan ada 3 semua. Ini yang pertama untuk silaan, yang kedua untuk larangan dan yang ketiga untuk permintaan. Jadi ingat, bila kata perintah kita gunakan ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama untuk sila, untuk silaan. Yang kedua untuk larangan. Dan yang ketiga untuk permintaan. Jadi ingat ada 3 keadaan. Okey, yang awak tengok ni yang jemput, sila, jangan, usah, harap, minta, tolong. Ini semua ialah kata perintah. Semua ni yang biru, jemput, sila, jangan, usah, harap, minta, tolong. Ini semua dipanggil kata perintah. Jadi ingat, kata perintah ni yang pertama silaan. Kalau silaan, kita gunakan kata jemput dan sila. Contoh ayat dia. Jemput minum Siti. Jemput. Ini kita nak mempersilakan seseorang. Contohnya, orang datang ke rumah awak, mak ayah awak cakap apa? Jemput masuk. Mak ayah pun sediakan minuman. Sila makan. Yang kedua pun sama. Sila isikan borang ini. Itu yang dimaksudkan dengan silaan. Kita mempersilakan seseorang. Jadi, bila kita nak mempersilakan seseorang, kita gunakan perkataan apa? Jemput dan sila. Contoh dia, jemput makan. Silalah duduk. Itu contoh penggunaan ayat perintah. Okey, yang kedua itu silaan. Yang kedua tentang larangan. Ayat perintah ni kita gunakan untuk memberi silaan. Nanti kita nak mempersilakan seorang. Ataupun kita nak melarang seseorang. Ataupun kita nak meminta tolong untuk membuat permintaan. Okey, tadi Mu'allim dah terangkan tentang silaan. Kita nak mempersilakan seseorang. Kita gunakan perkataan jemput ataupun sila. Yang kedua, kita nak beri perintah larangan. Kita nak mencegah seseorang, nak menegah seseorang. Kita nak larang dia buat sesuatu benda. Jadi perkataan yang kita gunakan ialah jangan ataupun usah. Dua perkataan yang kita gunakan bila nak melarang. Jangan, contoh ayat dia, jangan bermain di sini. Kita nak melarang dia. Kita gunakan jangan. Jangan bermain di sini. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan bising. Kita nak memberi larangan. Itu maksud dia. Yang kedua, kita gunakan usah. Usah dikenang peristiwa itu. Kita nak melarang dia. Tak perlu dikenang peristiwa itu. Usah bimbang. Kita nak bagi tahu dekat dia. Itu tentang
larangan. Yang ketiga, bila kita nak membuat permintaan, kita nak meminta tolong kepada seseorang. Bila kita nak meminta tolong seseorang, kita gunakan apa? Ini 3 perkataan. Kita gunakan perkataan harap, ataupun minta, ataupun tolong. 3 perkataan ini. Bila kita nak meminta tolong, kita gunakan perkataan harap, minta ataupun tolong. Contoh ayat dia. Harap kamu datang ke majlis itu nanti. Kita nak meminta dia supaya datang ke majlis itu. Jadi kita gunakan harap. Ataupun tolong. Tolong hantarkan surat ini Hafiz. Kita nak minta tolong. Kita minta tolong Hafiz untuk hantarkan surat ini. Jadi ingat, bila kita nak meminta tolong, kita gunakan perkataan harap ataupun minta ataupun tolong. 3 perkataan ini. Kalau dekat sini awak gunakan tolong hantarkan surat ini Hafiz, tapi awak gunakan, contoh dia awak gunakan jemput. Jemput hantarkan surat ini. Dia kurang sesuai sebab jemput untuk kita mempersila. Sedangkan kita kat sini nak minta tolong. Jadi kita gunakan tolong hantarkan surat ini. Ataupun kita boleh gunakan minta hantar surat ini. Itu kalau sila. Okey, satu lagi biasa kesalahan yang biasa orang murid-murid buat. Awak nak gunakan hanya gunakan satu sahaja perkataan. Contoh dia awak kena tolong. Tolong ambilkan buku saya. Awak gunakan satu je. Ataupun minta ambilkan buku saya. Awak kena gunakan salah satu je. Tapi kalau awak gunakan tolong minta ambilkan buku saya, yang ini salah. Awak tak boleh gunakan dua kata perintah. Ada 2. Tolong lagi, minta. Yang ini salah. Awak gunakan satu sahaja. Kena gunakan satu sahaja. Sama ada tolong. Tolong ambilkan buku saya ataupun minta ambilkan buku saya. Itu yang betul. Kalau awak gunakan tolong, minta, ada 2 kat sini, salah. Hanya gunakan satu sahaja. Okey, setakat ni semua faham? Semua boleh faham kata perintah? Faham. Okey, cuba kita tengok dalam buku teks awak tu berkaitan dengan kata perintah. Okey, kat sini dah bagi kat bawah ni. Okey, tengok dekat bawah dia bagi dah ni. Info bahasa. Kata perintah ialah kata yang boleh menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Jadi tadi yang boleh bagi tahu. Kata perintah kita gunakan 3 keadaan. Yang pertama untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Kita nak mencegah dia. Kita gunakan jangan ataupun usah. Jangan bising. Usah bimbang. Itu untuk menegah. Yang kedua, bila kita nak meminta tolong ataupun membuat permintaan. Contoh perkataan kita gunakan tolong. Tolong ambilkan buku saya. Ataupun minta diam. Harap semua beri perhatian. Itu bila kita nak meminta tolong atau membuat permintaan. Dan yang ketiga untuk mempersilakan seseorang. Perkataan yang kita gunakan sila ataupun jemput. Sila makan, jemput masuk. Kalau dekat sini, tengok dalam petikan dia bagi ni. Tajuk dia usah gentar. Okey, Hanif menyertai perlumbaan pedal go-kart. Hanif ditemani oleh keluarganya. Sementara menunggu perlumbaan bermula, mereka berbual-bual. Okey, Hanif ni ada dekat pertandingan perlumbaan go-kart. Go-kart tu apa ni go-kart ni? Dalam gambar yang kereta yang kecil ni, yang orang naik tu. Itu go-kart. Okey, mereka tengah berbual. Perbualan di antara ayah Hanif dan ibu. Okey, ayah bagi tahu apa dekat Hanif? Hanif, kamu jangan gemetar. Ayah harap kamu dapat berlumba dengan tenangnya. Tengok perkataan yang diwarnakan. Jangan dan harap. Okey, jangan ni untuk kita menegah, mencegah. Dalam ayat ini, ayah dia mencegah Hanif untuk jangan gemetar. Ayah bagi tahu, kamu jangan gemetar. Ayah harap. Harap ni kita nak membuat permintaan, nak minta tolong. Ayah harap, ayah minta tolong apa? Ayah harap kamu dapat berlumba dengan tenangnya. Itu cara kita nak gunakan kata perintah yang sesuai. Hanif pun cakap apa?
usahlah ayah risau. Doakan semoga saya berjaya. Usahlah, kita nak melarang. Ni dilarang ayah dia. Usahlah ayah risau. Ayah tak perlu risau. Nak larang. Ibu dia pun cakap apa? Hanif, sila patuhi peraturan perlumbaan. Ibu minta kamu berusaha bersungguh-sungguh. Kamu mampu menjadi juara. Sila. Jenis silaan. Ibu dia bagi tahu apa? Ibu dia suruh sila patuhi peraturan perlumbaan. Ibu minta kamu berusaha bersungguh-sungguh. Nak minta tolong. Ibu dia minta tolong supaya berusaha bersungguh-sungguh. Jadi Hanif pun cakap, baiklah ibu, saya akan mematuhi nasihat ibu. Tengok ayat yang ketiga. Ibu kemaskan ikatan topi keledar saya ini. Ayah dan ibu duduklah di sana. Kerusi itu disediakan untuk ayah dan ibu. Okey, kalau kat sini kita nak gunakan kata perintah apa? Nak gunakan jangan ke? Ibu jangan kemaskan ikatan topi. Ataupun ibu tolong kemaskan ikatan topi. Ataupun nak gunakan apa? Tolong. Tolong. Dia minta tolong. Ibu tolong. Kita gunakan kata perintah tolong. Sebab apa? Dia minta tolong. Kemaskan ikatan topi keledar. Dia minta tolong. Jadi kita gunakan tolong. Ataupun minta pun betul juga. Ibu minta kemaskan ikatan topi keledar saya. Awak gunakan satu saja. Tak boleh gunakan ibu minta tolong kemaskan. Tak boleh gunakan satu saja. Jadi minta tolong sebab dia minta tolong. Permintaan. Kemaskan ikatan. Okey, yang kedua. Ayah dan ibu duduklah di sana. Kita nak gunakan kata perintah apa dekat sini? Ayah dan ibu. Nak guna apa? Kita Jemput. boleh gunakan jemput pun betul. Sila pun betul. Gunakan satu sahaja. Jangan guna ayah, ibu, jemput, sila. Gunakan satu sahaja. Sebab kat sini dia ayat silaan. Dia mempersilakan ibu ayah dia duduk di sana. Jadi ayah dan ibu jemput duduk di sana ataupun ayah dan ibu sila duduk di sana. Jadi itu cara kita menggunakan kata perintah. Setakat ini semua faham kata perintah? Boleh bezakan tiga benda tu? Boleh. Boleh? Okey, kalau boleh, tengok pula buku teks awak, muka surat sebelah 52, kata seru. Apa itu kata seru? Okey, tadi Muallim dah terangkan kepada awak tentang kata perintah. Sekarang ni kita pergi pula dengan kata seru. Kata perintah tu untuk kita membuat tiga keadaan tadi. Untuk kita meminta, untuk melarang, untuk meminta tolong, untuk mempersilakan. Itu kata perintah. Kata seru pula. Kata seru ni tentang apa? Okey, tengok dalam info bahasa yang dia bagi dekat bawah ni. Kata seru. Apa yang dimaksudkan dengan kata seru? Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan. Okey, Muallim lupa nak terangkan sekali. Okey, kata perintah tadi, bila awak gunakan kata perintah, awak tutup ayat dengan titik. Ingat, kata perintah tutup ayat dengan titik. Tengok, usahlah ayah risau titik. Sila patuhi peraturan perlumbaan titik. Ibu minta kamu berusaha bersungguh-sungguh titik. Ingat, kata perintah kita tutup dengan titik. Itu kata perintah. Okey, kata seru tadi. Okey, kata seru ni kita gunakan untuk apa pula? Untuk menyatakan perasaan. Untuk menyatakan perasaan. Perasaan apa? Awak, kita sebagai manusia, kita ada banyak perasaan. Okey, tengok kat depan ni. Boleh tunjukkan pada awak. Perasaan apa awak ada? Sebagai manusia, kita akan ada perasaan. Yang pertama, sakit. Perasaan apa lagi? Kita ada perasaan marah. Tengok kalau sakit macam mana tengok muka kita. Muka pun apa sedih. Itu maksudnya kita nak menyatakan perasaan sakit ataupun marah. Kita nak menyatakan perasaan marah.
ataupun perasaan sedih, ataupun terkejut, ataupun kagum, ataupun takut. Ini antara contoh perasaan. Manusia ada banyak perasaan. Okey, tengok buku teks awal tadi. Okey, kata perintah untuk menyatakan perasaan, sama ada perasaan sedih ke, marah ke, kecewa ke, takut ke, sakit ke, itu perasaan. Okey, tanda seru hanya hadir pada akhir ayat. Tanda koma biasanya diletakkan selepas kata seru. Okey, kalau kata perintah tadi kita tutup dengan titik. Tapi bila kata seru, kita tutup dengan tanda seru. Yang ni tanda seru. Jadi kena ingat, kata seru kita tutup ayat dengan tanda seru. Ini tanda seru. Kalau awak tutup ayat dengan titik, salah. Kena tutup ayat dengan tanda seru. Dan tanda koma hadir selepas kata seru. Okey, kata seru, contoh kata seru. Ni yang pertama. Yang kedua, nah. Yang ketiga, wah. Yang keempat, oh. Yang kelima, amboi. Dan yang keenam, syabas. Ini antara contoh. Ada 6. Kata seru ada banyak lagi. Contoh dia untuk hari ini, Mu'alim terangkan berkaitan dengan nah, wah, oh, amboi dan syabas. Hari ini kita belajar 6 kata seru. Ingat, okey, nah. Okey, nah ni ialah kata seru. Ingat, kata seru dia ada tanda koma selepas kata seru. Okey, tengok dia bagi nah, lepas tu dia ada apa kat sini? Ada koma. Ingat. Selepas perkataan kata seru, awak kena koma. Nah, koma, ambil lampu sulur ini dan tutup ayat dengan tanda seru. Ingat, kena ada koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Jadi lepas ni bila awak gunakan kata seru, okey, kata seru. Lepas tu kena ada koma. Nah, kena koma. Wah, kena koma. Oh, kena koma. Amboi, koma. Syabas, koma. Dan kita tutup ayat kita dengan tanda seru. Kena ingat dua benda tu. Okey, kalau kata seru kita nak gunakan untuk menyatakan perasaan apa? Untuk kita menyatakan perasaan hairan. Kita hairan. Awak pun ada kat sini juga. Awak pergi kedai terjumpa dengan kawan awak. Awak pun ada kat sini juga. Hairan. Boleh jumpa dekat sini. Kalau nah, kata seru nah, untuk kita memberikan sesuatu. Kita nak bagi sesuatu kepada seseorang, kita gunakan kata seru nah. Nah, ambillah pensel ini. Jadi nah tu untuk kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Kawan awak nak pinjam pemadam, nah, ambillah pemadam ini. Kalau wah, kata seru wah, untuk kita menyatakan perasaan kagum. Contoh dia, wah, cantiknya baju awak. Kita berasa kagum dengan baju yang dia pakai. Wah, besarnya pokok ini. Kita kagum tengok dia. Wah, cantiknya pemandangan pantai ini. Itu kita menyatakan perasaan kagum. Yang keempat, oh. Oh, untuk kita menyatakan terkejut, perasaan terkejut ataupun kagum. Oh, untuk menyatakan perasaan terkejut atau kagum. Oh, begitu rupanya cara-cara untuk membuat kek. Kita nak bagi tahu. Kalau amboi, sama. Kita gunakan untuk bila kita rasa hairan ataupun kagum. Amboi, cantiknya baju awak. Kita kagum. Amboi, rajinnya buat kerja sekolah. Itu amboi. Kalau syabas, untuk kita menyatakan perasaan gembira. Contohnya kawan awak berjaya mendapat banyak dalam peperiksaan. Jadi awak menyatakan perasaan gembira kepada dia, awak nak ucapkan tahniah kepada dia. Awak katakan syabas kerana awak telah mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Okey, setakat ni semua faham tak? Kata seru. Okey, tengok dalam buku teks awak ni. Kata seru. Okey, mari kita tengok satu persatu. Kata seru. Kata seru untuk menyatakan perasaan.
Wah, seronoknya meneroka gua. Tengok. Wah ni kata seru untuk menyatakan perasaan kagum. Tengok dia gunakan wah, lepas tu kena ada koma. Kena ingat. Wah, koma, seronoknya meneroka gua dan tutup ayat dengan tanda seru. Kena ingat benda ni. Okey, mari kita baca petikan. Hanif dan keluarganya bercuti di Perlis. Mereka ke Gua Kelam. Untuk langkah keselamatan, mereka memakai baju berlengan panjang, berseluar sukan dan berkasut. Okey, yang ke perenggan kedua dia gunakan banyaknya haiwan berbisa di sini. Hati-hati Hanif, ibunya mengingatkan Hanif. Okey, dia kat sini dia gunakan ni untuk kita menyatakan perasaan apa? Perasaan, siapa ingat lagi? Perasaan teruja ataupun hairan. Dia kat sini, banyaknya haiwan berbisa di sini. Dia hairan. Banyaknya haiwan berbisa di sini. Dia menyatakan perasaan haiwan. Perasaan hairan. Banyaknya haiwan berbisa di sini. Tengok, kata seru ada koma dan kita tutup dengan tanda seru. Kena ingat benda ni. Banyaknya haiwan berbisa di sini. Hati-hati Hanif, ibunya mengingatkan Hanif. Hanif pun cakap, baiklah ibu, saya akan berhati-hati, kata Hanif. Yang keseterusnya, nah, ambil lampu suluh ini. Hati-hati berjalan. Nasihat ayahnya. Nah ni kata seru yang kita gunakan untuk menyatakan perasaan bila kita nak memberikan sesuatu. Kat sini dia nak beri apa? Nah, ambil lampu suluh ini, hati-hati berjalan. Nah ni kita nak memberikan sesuatu. Memberikan apa dekat sini? Memberikan lampu suluh. Tengok, nah, koma. Kena ada koma. Selepas kata seru kena ada koma. Nah, koma dan tutup dengan tanda seru. Terima kasih ayah, balas Hanif. Wah, wah ni nak menyatakan perasaan kagum. Wah, cantiknya pemandangan di dalam gua ini, kata Hanif dengan kagumnya. Wah, kata seru. Kena ada koma selepas kata seru dan tutup ayat dengan tanda seru. Okey, yang seterusnya. Ya, abang, sungguh mengagumkan batu-batu di sini, kata adiknya Hajar. Okey, kat sini kita nak gunakan kata seru apa? Kat sini dia mengagumkan, dia perasaan kagum. Kalau perasaan kagum, kita gunakan apa? Kita nak gunakan apa? Wah ke, nah ke, ke, amboi ke? Ya, abang, sungguh mengagumkan batu-batu di sini. Kita boleh gunakan wah untuk menyatakan perasaan kagum. Wah, sungguh mengagumkan batu-batu di sini. Okey, yang terakhir. Jernihnya air sungai ini. Kita dapat melihat ikan dengan jelasnya. Ini menyatakan perasaan apa? Jernihnya air sungai ini. Perasaan kagum boleh juga. Jadi kita gunakan yang sesuai, kita boleh gunakan amboi. Koma, jangan lupa. Amboi, jernihnya air sungai ini. Ataupun kita boleh gunakan wah, jernihnya air sungai ini. Jadi setakat ini semua faham tak? Semua boleh jelas tak kata seru dan kata perintah? Jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Boleh. Tak ada. Tak ada. Okey, kita ada lagi 10 minit. Mari kita cuba jawab soalan bersama-sama. Okey, kita masuk dengan soalan yang pertama tentang kata perintah. Okey, soalan yang pertama. Jangan jemput makan kek yang saya buat ini, makcik. Dia nak bagi makan kek yang saya buat ini. Kita nak gunakan kata perintah apa? Jangan ke kita nak gunakan jemput? Apa jawapan dia? Jemput. Pandai. Jemput. Jawapan dia? Jemput. Jemput. Jangan ni kita nak melarang. Jadi jawapan dia jemput. Jemput makan kek yang saya buat.
Nombor 2, tolong usah jaga adik-adik dengan baik ketika ibu tiada di rumah Yati. Nak gunakan apa? Tolong ke usah? Tolong. Dia minta tolong. Ingat kata perintah kita tutup ayat dengan titik. Okey, yang ketiga, tolong usah bimbang akan minah ayah. Tolong ke usah? Usah bimbang. Kita nak beritahu larangan usah bimbang. Okey, yang keempat, harap jangan bersabar dan mengikut giliran. Kita nak minta tolong ni. Nak gunakan apa? Harap. Harap sabar dan mengikut giliran. Nombor 5. Minta jangan pergi ke mana-mana pada hari ini. Nak gunakan apa? Jangan. Jangan ke mana-mana hari ini. Jawapan dia jangan. Larangan. Jangan pergi ke mana-mana. Tolong atau usah ambilkan beg sekolah itu adik. Tolong ambilkan beg sekolah itu. Jangan jemput pijak rumput di taman itu. Nak gunakan apa? Jangan. Kita melarang. Jangan pijak rumput di taman. Okey, nombor 8. Usah tolong tutupkan suis kipas sebelum keluar dari kelas. Nak minta tolong ni. Tolong tutupkan. Okey, tolong harap kamu dapat menyiapkan kerja-kerja yang saya berikan. Harap yang sesuai. Harap kamu dapat menyiapkan kerja-kerja yang saya berikan. Okey, yang terakhir. Jangan sila bercakap. Jangan. Larangan. Jangan. Kesalahan ni. Jangan. Jawapan dia jangan. Kita melarang. Jangan bercakap semasa berada di dalam perpustakaan. Okey, itu kata perintah. Yang terakhir kita pergi dengan kata seru. Kata seru. Isikan tempat kosong dengan kata seru yang sesuai. Nak gunakan apa? Sudah lama kita tidak berjumpa. Nak gunakan apa dekat sini? Dia terkejut ni. Nak gunakan apa? Saya. Kata seru apa yang kita nak gunakan? Nak gunakan amboi. Wah. Nak gunakan apa? Amboi kurang sesuai. Nak gunakan apa kat sini? Betul juga. Kita menyatakan perasaan terkejut. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ingat, selepas kata seru kena koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Nombor 2, kamu rupa-rupanya yang mengambil pensel aku. Menyatakan perasaan marah. Kita nak gunakan apa? Amboi, kita guna cheese. Cheese ni kata seru kita gunakan untuk menyatakan perasaan marah. Cheese, kamu rupa-rupanya yang mengambil pensel aku. Kita menyatakan perasaan marah. Ingat, selepas kata seru kena koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Ni yang ketiga, kamu berjaya mendapat markah yang baik dalam peperiksaan bahasa Melayu. Perasaan gembira kita nak ucapkan tahniah. Syabas. Kita ucapkan tahniah. Syabas, kamu berjaya mendapat markah yang baik dalam peperiksaan bahasa Melayu. Jadi ingat, selepas kata seru, koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Malangnya nasib pemuda yang ditimpa kemalangan di jalan raya itu. Nak gunakan kata seru apa dekat sini? Kat sini kita gunakan alahai. Aduhai. Malangnya nasib pemuda yang ditimpa kemalangan jalan raya itu. Aduhai, menyatakan perasaan simpati, koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Okey, nombor 5. Kawan-kawan, mari kita ke kantin bersama-sama. Nak gunakan apa ni? Kita nak mengajak seseorang. Bila kita nak ajak, kita panggil. Kita nak panggil kawan-kawan ni. Kita nak gunakan apa ni?
Hai. 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 Hai ataupun boleh gunakan wahai. Hai. Hai kawan-kawan, mari kita ke kantin bersama-sama ataupun wahai kawan-kawan, mari kita ke kantin bersama-sama. Kita mengajak orang. Nombor 6, merahnya baju awak. Menyatakan perasaan kagum. Amboi. Amboi. Merahnya baju awak. Ingat, koma tutup ayat dengan tanda seru. Okey, yang ketujuh. Cubalah kek yang saya buat ini. Kita nak memberi. Awak. Kita nak memberi ke apa ni? Kita nak memberi sesuatu, kita gunakan nah. Cubalah kek yang saya buat ini. Nombor 8. Rupa-rupanya awak yang mencuri duit aku. Menyatakan perasaan marah. Tadi dah bagi tahu dah. Kiss. Rupa-rupanya kamu yang mencuri duit aku. Okey, nombor 9. Malangnya. Malangnya mangsa-mangsa. Menyatakan perasaan simpati. Kita gunakan apa yang tadi? Aduhai, malangnya mangsa-mangsa. Ni menyatakan sakitnya gigi aku. Menyatakan perasaan sakit. Pandai. Aduh. Sakitnya gigi aku. Kagum cantiknya bunga ini. Kita gunakan apa? Wah, cantiknya bunga ini. Ingat, tanda seru, kata seru kita ada koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Boleh bezakan? Hari ini kita belajar tentang apa? Kata perintah dan kata seru. Okey, kalau semua faham, kerja rumah awak hari ini buka buku teks, buku aktiviti BM, muka surat 58. Ada 3 muka surat, 58, 59 dan 60. Ini kerja rumah awak untuk hari ini. Muka surat 58, 59 dan 60. Buku aktiviti bahasa Melayu. Muka surat 58, 59 dan 60. Okey, kita ada 2 minit je lagi. Ada sesiapa nak tanya soalan sebelum kita habiskan kelas kita? Tak ada. Tak ada. Okey. Boleh tak siapa yang tak buka kamera, Muallim ambil kedatangan ni. Yang tak letak nama ni siapa ni? Siapa ni waka ni? Nama apa ni? Waka dah kahwin ni. Hilang lah. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sajalah kelas kita untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As bersama-sama. Okey, sama-sama baca doa. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Ya, Farisha. Ya. Muka surat 58, 59 dan 60. Buku aktiviti muka surat 58, 59 dan 60. Okey, setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.